template, ni education template, education, ataupun presentation. Tak ada masalah. Kalau susah sangat nak cari dekat dalam ni, type saja presentation. Dia akan keluar saiz ini. Sekejap. Dia akan keluar saiz 1980 darab 1920 darab 1080. Okey. Pilih sahaja presentation ni. Dia akan keluar template-template macam kita dah bincangkan semalam. Template-template ni cikgu nak pilih tips dia. Kalau nak pilih, kita jangan tengoklah dia punya, maksudnya kita boleh tengok grafik-grafik dia, tapi pilihlah yang bersesuaian dengan topik yang kita nak ajar. Okay, topik yang kita nak ajar, kemudian bersesuaian dengan warna apa yang kita nak gunakan. Daripada segi design tu kita boleh tengok macam sekali lalu je lah. Kalau nak suka design macam kartun-kartun ke, atau kalau nak lebih kepada corporate kan, bolehlah pilih macam formal-formal ni kan. Katakan presentation tersebut untuk bukan untuk murid lah, kepada untuk dalam mesyuarat ke apa, kita pilihlah yang macam nampak macam corporate look lah. Kalau macam untuk kanak-kanak, sesuai lah macam ada banyak kartun-kartun, ada berbagai warna-warni kan. Ikut kesesuaian apakah topik yang kita nak sampaikan. Okey, yang ni dia ada macam macam ada kartun untuk orang-orang ni kan. Dia banyak tema dia, boleh tengok sepanjang masa. Cikgu juga boleh ikut warna, nak cari ikut warna. Okey, ada filter dekat bahagian tepi ni. Kata nak education kan. Okay, cari yang education saja. Dia tak adalah yang business macam yang apa cakap serious punya presentation tu, kurang lah. Dia akan keluar yang science, math, visual. Tu bagusnya kita guna Canva for education ni. Dia dah ada khusus untuk education. Okay, kalau nak style, style apa? Colourful ke, simple ke, playful ke, illustration ke. Ni kalau illustration. Okay, colourful. Dia boleh filterkan untuk kita. Alright. Dan boleh juga kita pilih berdasarkan warna. Katalah saya nak warna presentation saya nak warna merah lah. So dia akan bagi pilihan yang banyak warna merah. Ataupun saya nak ada warna putih je lah. Dia akan bagi yang banyak warna putih. Okay. Dia memanglah ada yang lain, tapi sebab kau tengok ni slide yang depan je, slide-slide yang seterusnya nanti dia akan banyak warna putih. Satu slide ni dia ada banyak ni one of 9. Maksudnya dia ada 9 slide yang kita perlu tengok dekat dalam tu, boleh gunakan. Okay. Sekarang saya pilih satu ya. Untuk education. Cuba buat satu dulu. Mana yang cantik? Mana yang comel? Mana yang comel Aida? Pilih Aida. Cepat Aida. Saya nak warna kuning. Ni boleh ke? Ya, boleh. Okey. Sebab yang bagusnya Canva ni bila dia dah pilih warna tu, dia dah ada blok warna dia. Kalau perasan macam saya terangkan semalam kan. Dia bukan semua kuning. Dia ada blok warna dia, color palette dia. Kuning, biru, pink. Okey. Jadi kita tak perlu nak pening-pening dah nak kombinasikan warna tu. Tak payah nak fikir. Tanya. Perlukah kita menggunakan warna yang sesuai untuk menghasilkan presentation yang wow? Betul, perlu, sangat perlu. Apa jawapan saya tu? Okey. Cikgu, kalau nak tahu sebenarnya visual ni sangat penting pemilihan warna sangat penting, memainkan peranan bagi menarik minat murid dan tumpuan murid-murid ni. Kalau kita buat presentation yang biasa-biasa je ataupun terlampau banyak sangat warna ataupun warna tersebut tak bersesuaian, dia akan menimbulkan banyak perkara. Yang pertama, akan membuatkan, kalau terlampau banyak warna, membuatkan murid hilang fokus. Dia tengok background je, dia tak tengok konten kita. Okay. Yang kedua, kalau kalau kita nak betul-betul murid fokus kepada konten kita,
buat black and white je, putih je, hitam dengan putih je. Sebab kalau kita nak mengajar membaca contohnya kan, kita nak fokus, dia fokus kepada kita punya teks yang kita punya gambar. Jadi tak payah background-background warna-warni ni. Tapi kalau kita perlukan sesuatu penerangan contohnya happy perlukan penerangan apa? Yang ceria. Jadi warna tu kena bright, kena ada animation bergerak-gerak happy tu macam mana. Okay. Dekat situ kita, adalah salah satu cara lah, tipsnya macam mana kita nak menghasilkan presentation yang wow. Okay, adakah yang menjawab soalan Aida? Ya, terima kasih. Sangat baik. Alright, apabila kita dah pilih, okay, tiba-tiba kita tak suka pula warna kuning ni, kita boleh tukar dan pilih colour yang kita suka. Okay, dan kemudian tukarkan semua colour kuning kepada colour tu. Faham tak? Contohnya ni warna kuning kat bawah ni. Dia kata change all. Maksudnya setiap slide kita yang warna kuning tu dia akan tukar kepada warna yang kita nak tu. Okay? Itu adalah caranya tanpa kita tukar satu-satu. Dia dapat kontrol kita punya bilangan warna tu. Okay. Alright, itu yang saya dah sentuh. Okay, cikgu dah boleh mula buat slide cikgu. Ikut subjek lah. Katalah nak buat topik apa ni Aida? Kita buat topik tentang feeling lah. Dah ada feeling ni. Okay lah, feeling. Okay. My feeling ke? Boleh lah Boleh lah nama. Katalah year 1 Tak tahulah ada ke tak topik dalam year 1 ni. Tak ajar year 1. Okay. Cikgu boleh masukkan lah macam semalam saya dah ajar macam mana nak masukkan logo, macam mana nak masukkan gambar dan sebagainya. Dan cikgu mula buat. Okay, buat. Sekejap ramai masuk. Okay. Macam mana kita nak letak masukkan gambar, saya ulang semula lah. Okay, kalau dekat sini boleh masukkan dekat folder yang saya kata dah ni. Kita drag je masuk. Okay. Kalau nak masuk daripada, kita nak pilih daripada folder kita pun boleh. Cari dalam komputer kita. Tak pun tak nak lah pakai. Asyik muka ni je. Pergi cari dekat elemen. Carilah teacher ke. Dia keluar tak? Dia keluar lah. Cikgunya. Cikgu comel ni. Okay. Alright. Okay, dah masukkan. Okay, macam mana saya nak letakkan gambar ni dekat belakang macam saya dah ajar semalam. Kita kena ikut layer dia. Kalau perasan ada 3 benda kat belakang ni. Ada 2 perkara. Ni ada yang warna hijau ni, ada monster warna biru ni. Saya nak letak kat mana? Okay, sekarang ni tengok paling belakang yang ni, note ni. Lepas tu depan note tu ada yang biru, lepas yang biru ada yang hijau. Lepas yang hijau ni yang depan sekali yang gambar cikgu ni. Okay, saya nak letak dekat tengah-tengah ni antara hijau dengan biru ni. Saya nak letak tengah-tengah. Jadi saya send backward. So yang hijau dah ke depan. Okay. Lepas tu saya tak nak lah. Saya nak letak belakang warna purple. Belakang monster purple ni. Belakang sekali. Okay. Send backward lagi. So dia dah duduk belakang warna purple. So ni dua-dua ni kat depan. Tak nak lah. Saya nak letak belakang note ni. Okay. Saya terus send to back. Dia terus berduduk dekat belakang ni. Kalau perasan nampak ni. Dia berada di bawah. Okay. Dia berada di bawah. Nampak? Dia tak nampak ni. Dia berada di belakang note ni. Okay. Itu cara-cara dia. Sama juga kalau nak bawa ke depan. Nak bawa ke depan, bring forward. Dia dah depan tu. Lepas tu bring forward lagi. Sampai dia betul-betul ke depan. Kalau nak betul-betul dia paling depan, tak payah buat send bring to front.
bring forward, tak payah. Kita terus bring to front. Bring to front maksudnya dia paling depan lah. Dia paling depan sekali. Okay. Kalau nampak dia macam ni, tekan balik. Bring to front. Dia paling depan. Okay. Dia paling depan sekali. Tak ada masalah. Okay. Saya harap dekat situ clear. Okay. Okay. Seterusnya cikgu dah buat slide cikgu. Okay. Saya nak masukkan video lah. Macam mana saya nak masukkan video? Okay. Saya nak masuk video cikgu. Cikgu tak boleh masukkan video yang 2 jam tu masukkan dalam Canva ni. Tak boleh cikgu. Sebab dia hanya video pendek saja. Saya tak siap durasi dia berapa minit je ya. Nanti saya check semua dah. 1 minit kan? 1 minit dah. Aku tak check pula. Maksimum maksimum 1 minit. 1 minit saja. Jadi rasa 1 minit. Video-video pendek tu bolehlah cikgu. Contohnya video kalau kita nak tunjukkan step ataupun proses kan. Pertama masukkan ni. Okay, kita masukkan. Lepas tu slide kedua, step yang kedua. Macam tu bolehlah cikgu. Kita combinekan sampai dia dapat dalam 1 minit. Okay, kalau cikgu nak buat lebih 1 minit macam mana? Kita buatlah slide lain, downloadlah lain. Dia kerja dia banyak. Boleh tapi kerja dia banyak. Dia kena guna kreativiti sikit. Buat dulu 1 minit, lepas tu okay. Buat lain pula lagi 1 minit. Nanti akhir sekali tu kita combine kan lah jadilah 4 minit. Contohnya macam tu. Tapi tu kena belajar lagi lah macam mana nak cantumkan video-video tersebut. Okay. Tadi saya kata apa? Nak masukkan video. Okay. Nak masukkan video. Cikgu pilih yang bahagian frame. Frame ni maksudnya apa? Kita boleh masukkan media dekat dalam dia, sama ada gambar ataupun video. Okay, sekarang ni buat saya nak dia ada video. Setiap elemen dalam ni kita boleh gerakkan, tak ada masalah. Jadi kita main dengan layer dia je. Okey, contohnya macam ni Saya nak masukkan video dalam ni. Okey, cikgu boleh masukkan upload daripada media cikgu, daripada laptop, daripada handphone, masukkan. Dan kalau panjang sangat dia akan ambil bahagian-bahagian part saja. Dia akan ambil berapa saat tu je. Berapa sikit je dia akan ambil, berapa yang boleh masuk dalam satu frame tu. Dia kalau cikgu masukkan video yang contohnya video tu 30 minit kan, dia akan ambil berapa second je yang untuk yang sesuai dimasukkan. Okey, kalau tak macam saya dah masukkan video. Okey, jadi saya drag saja video ni. Macam tak ada je. Ni kot. Okey. Ni contohnya, saya masukkan video ni. Ini video ni, video apa tah ni? Okay, macam mana kita nak trim? Saya tak nak lah, maksudnya tak nak lah video ni yang panjang-panjang, nak ambil yang certain ni. Pergi dekat gunting ni. Kat atas ni ada gunting. Boleh nak ambil banyak mana je. Sebab video ni pendek, 15 saat. Tak ada masalah, dia boleh masukkan semua. Okay, saya nak ambil yang part ni je. Saya nak ambil sikit ni je. Saya nak ambil yang ni je. Boleh tak? Yang tu je lah. Saya nak ambil yang ni je. Alright. Boleh done. Jadi, bila present nanti dia akan run je lah. Dia akan run je video tu. Okay. Okay. Kalau tak nak video, nak detach. Detach video, delete je. Okay, itu kalau daripada video kita, daripada handphone, daripada laptop. Kalau video, kita boleh cari juga dekat elements, video. Elements, video. Okay, lepas tu kita carilah keyword apa yang bersesuaian. Feelings. Feelings. Cikgu Suriana ada soalan ke? Silakan cikgu. Tak ada. Tertekan. Sorry. Okey. Maaf. Tak apa, tak ada masalah. Okay, bila dah search, pergi tekan balik video. Okay, ni feeling antara yang ada lah. Boleh gunakan.
Okay, cikgu boleh drag cikgu. Dia kalau size dia tak bersesuaian, tak apa. Boleh adjust. Saya nak mana tadi? Panjangkan dia. Video ni tak sesuai sebab tak masuk dalam tu. Cari video lain. Ataupun kalau tak nak pakai yang ni pun tak ada masalah. Yang ni dia kena ikut bentuk 4 segi yang kita nak ni. Dia akan stick pada bentuk ni. Kalau kita tak nak guna bentuk ni pun tak apa. Kita guna je apa yang ada. Kejap. Kan gambar pelik-pelik keluar. Boleh lah ni. Okay. Jadi dia nampaklah video kat sini. Dia tengah buat penerangan. Okay. Okay, kebanyakan dalam galeri video, fotos ni memang gambar Mak Saleh je lah sebab ni kan daripada dia punya galeri. Jadi kalau cikgu nak gambar kita, gambar sendiri, video sendiri, masukkan sendiri punya. Okay. Selain video, kita boleh masukkan grafik. Grafik ni yang semalam saya terangkan yang bergerak-gerak tu kan. Kalau all semua keluar. Dia keluarlah ni nama dia, dekat dalam ni nama dia stiker. Okay, dia tengah pening kot. Feeling dia. Okay, great. Boleh juga masukkan. So, kadang-kadang benda ni dia menarik minat murid lah. Tapi jangan banyak sangat. Nanti dia akan distract. Budak lagi tengok cikgu dia lompat lah. Asyik tengok benda tu je. Okay. Okay, kemudian video dah. Gambar pun dah. Okay, macam mana kita nak grouping? Okay, grouping dengan sizing. Okay, cikgu kalau macam tadi kan, kita dah masukkan masukkan apa ya? Video kan. Okay. Dengan ni. Kita dah masukkan logo dekat slide yang pertama. Okay. Kita dah cun-cun dah dia punya size tu. Tak nak ubah-ubah dah. Katalah ya. Kita dah cun-cun dah. Okay. Kita boleh groupkan dia. Group maksudnya sekarang ni dia adalah satu elemen yang lain. Yang ni pun adalah satu elemen yang lain. So, yang ni kalau bergerak, dia gerak satu je. Sekarang saya nak dia melekat. Saya nak groupkan dia. So saya tekan sini, saya shift, saya tekan ni juga. Jadi sekarang dia dah ada di kelompok yang sama. Saya tekan atas ni group. Kalau saya laju sangat bagi tahu Okay. Bila saya dah group ni, dia dah jadi satu benda, satu elemen. Dia dah melekat. Bila saya kecilkan, saya besarkan, dia akan bersama-sama sebab dia dah melekat. Okay, dia dah melekat. Jadi saya nak dia berada di semua slide saya. Saya copy saja. Okay, saya copy. Saya pergi slide sebelah, saya paste. Dia akan berada di kat tempat yang sama. Okay, sama juga yang lain. Macam ni kan, kata saya nak dia jadi group sama-sama. Kejap. Saya groupkan dia, okay. Lepas tu saya copy. Dia akan pergi sini, dia akan duduk kat tempat yang sama. Ni sebab warna putih. Nampak tu? Okay. Alright. Sizing dah, grouping dah. Animate. Okay. Bila cikgu dah siap semua slide cikgu. Okay, dah siap semua slide. Katalah dah siap Dah siap semua. Kita nak animatekan dia. Macam semalam, saya ulang semula sebab ini ada kaitan. Kita boleh animate keseluruhan. Kalau kita tekan ni, kalau perasan ni nampak ada warna biru di sekeliling ni, maksudnya kita pilih satu page tersebut untuk kita animatekan. Dia boleh bergerak-gerak lah macam ni. Pilih kat sini. Ni saya ulang semalamnya ni. Dia akan animate untuk satu page. Okay. Dia akan animate. Ni semua boleh pakai cikgu yang ada crown-crown ni kita dah daftar untuk education boleh guna Okay, ni untuk katalah saya nak scrapbook. Okay, boleh juga apply to all. Sama juga macam PowerPoint. Boleh apply to all. Okay, tapi saya tak nak apply to all. Okay, jadi saya none-kan dia semula.
Sekarang saya tak nak page punya animation. Saya tak nak yang lain bergerak. Saya nak teks saja yang bergerak. Teks saya ni sahaja yang bergerak. Ataupun saya nak cikgu ni je yang bergerak. Ataupun certain ni sahaja yang bergerak. Okay, select je mana-mana. Select je mana-mana. Dia akan keluar animate. Animate ni untuk ni saja. Elemen ni saja. Okay. Dan dia punya animate tu pun berbeza cikgu. Tak sama yang dengan page punya. Nampak ni. Dia ada typewriter. Ada accent. Bounce. Yang lain tak bergerak. Hanya teks saja yang bergerak. Ini sebab saya pilih teks. Kalau cikgu nak pilih yang benda lain, dia akan buat benda lain. Contohnya yang ni. Dia je. Elemen tersebut sahaja. Yang kita pilih selected sahaja. Okay. Alright. Boleh pilih animate untuk satu page. Boleh untuk setiap elemen. Okay. Kemudian. Masukkan audio. Okay. Macam mana nak masukkan audio? Ini untuk kalau untuk buat video lah. Kalau kita nak present dekat murid. Tak perlulah ada background song dekat belakang tu. Masukkan audio. Kita pergi ke audio. Kita boleh pilih yang dalam library dia. Tak ada masalah. Okay, kita boleh pilih dalam library dia. Atau kita upload kita punya audio sendiri. Ini kita download lah dekat internet. MP3 lah. Kalau audio dia kena MP3. Kalau MP4 dia adalah video. Ada visual kan. MP3 macam hari tu saya masukkan ni lagu apa? Lagu raya ni rasanya. Memang tak boleh dengar cikgu Sekejap, saya cuba tukar. Okay. Ni lagu raya Sebab hari tu kita buat projek PBL dengan budak buat kad raya. Okay. Ni lagu hari tu kot. Okay. Bolehlah pilih. Contohlah saya pilihlah lagu. Contoh je. Okay. Bila dia dah dekat sini maksudnya dekat dalam presentation. Sekejap. Okay. Dia dah ada dalam sini. Nampak tak yang warna biru ni? Maksudnya dia pilih daripada sini sampai sini saja. Berapa saat ni je? 56.6 saat. Untuk slide kita sebanyak 10 ni. Jadi kalau slide kita tu lebih pastikan dia 1 minit. Okay. Dan kalau lebih tu kita kena tambah lagi lah audio tu. Alright. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ada soalan Cikgu Husna? Ya, saya nak Ya Cikgu Husna. Ada soalan ke? Silakan. tanya sebab saya pernah guna yang saya pernah Okay, saya pernah guna audio. Lepas tu masa kita dah save, dah play dalam handphone tu okay. Okay. Kita play dalam handphone okay, tapi bila kita masukkan ke YouTube, dia punya audio tu dah bertukar. Dia tak jadi copyright. macam smooth macam play biasalah. Kenapa cikgu? Okay. Okay, saya faham. Okay, cikgu dah gunakan audio, dah download dalam format apa? Terima kasih. Tak boleh masuk YouTube Cikgu Husna? Bila masuk YouTube, dia suara dia jadi tak sama. Dia jadi Terputus. tak sama macam yang dalam yang Cikgu cuba download ke? Yang dalam covernya sedap tapi bila masuk YouTube dia jadi tersekat-sekat. Download format apa? Ada problem, saya tak Format apa? MP4 kan? Yelah kot sebab saya terus direct ambil daripada Canva tu. Tak sure pula. Sebabkan Canva dia free tapi audio dia tak free. Audio dia ada copyright. Jadi mungkin ada copyright issue dekat situ ataupun cikgu mungkin salah download format dia. Sebab kalau format untuk download ada video ni MP4 lah. Kalau mungkin tersalah, saya rasa lah itu antara saya punya
sangkaan je, saya tak pasti, saya kena tengok dulu betul-betul apa masalah dia. Tapi sama ada YouTube tak terima sebab ada copyright ataupun ada masalah dari apabila kita download tu. Kualiti dari segi download, sebab kalau bila kita nak ni kita boleh pilih kan kualiti dia nak macam mana kan, high quality ke low quality ke. Okay, cikgu boleh semak dulu dekat situ nanti. Alright. Cikgu Amira, kat sini ada soalan Okay. daripada Cikgu Nur Azura. Permintaan sebenarnya, Cikgu boleh ulang balik tak yang grouping? Grouping okay boleh, tak ada masalah. Alright, kita tengok grouping. Okay, macam ni okay, kalau macam ni setiap elemen ni dia satu, macam mana saya nak kata satu dia hidup dalam dunia masing-masing. Okay, dia yang ni boleh pergi bergerak sendiri, ini dia boleh bergerak mana-mana dia suka. Ni dia pun sama. Ni pun empat-empat ni pun dia boleh bergerak mana-mana lah. Tapi saya tak nak. Saya nak dia bergerak bersama-sama. Macam batch tadi kan saya tak nak dia lari-lari dah. Saya nak dia sama je, standard size dia untuk setiap slide saya kan. Okay, apa yang saya perlu buat? Yang pertama, saya select, tekan, klik. Okay, dah klik buat apa? Tekan control. Tekan lagi. Shift kot. Okay, shift. Okay, tekan satu. Tekan shift, sambil tekan shift tu, tekan select lagi elemen yang lain. Saya masih tekan shift ni tau. Select lah mana-mana yang saya nak. Okay, saya dah habis dah. Select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya dah tekan semua. Okay, saya lepaskan shift. Saya lepaskan butang shift. Okay, tekan group dekat sini. Sebelah position ni dia ada group. So kita groupkan dia. Okay, sekarang saya nak kecil ke, saya nak besar ke, dia akan jalan sama-sama. Okay, dia akan jalan bersama-sama. Contohnya saya copy, pergi muka surat sebelah. Nampak tak? Dia ada sama-sama juga. Dia tak berpecah lagi. Dia tetap ada sama-sama. Okay. Alright. Okay, tapi macam mana pula tiba-tiba saya nak adjust pula? Macam mana kita nak undo balik? Kita tak boleh undo. Boleh lah undo ni kan banyak-banyak kali. Tapi cara dia ungroup lah balik. Bila dia ungroup, dia dah nampak dia macam tu. Tekan. Boleh gerak-gerak balik mana yang kita nak. Okay. Faham tak? Boleh tak? Okay ke? Okey ke? Saya nak ulang lagi. Senang je cikgu. Klik, shift, tekanlah mana yang cikgu nak. Shift tu jangan lupa. Sebab kalau cikgu, boleh juga cikgu drag macam ni je. Tapi dia susah. Ni maksudnya kita select all. Macam select all tu kan. Semua. Semua ni saya dah, tak semua yang cikgu boleh group macam ni kan. Bila macam ni kan. Dia tak ada pun perkataan group. Maknanya tak boleh lah. Maknanya beberapa elemen saja. Macam ni boleh group. Tambah lagi. Boleh group. Tambah lagi teks boleh group. Bila dah masuk tepi ni tak boleh. Ni je boleh group. Sebab dia dah lari dia punya position tu. Nampak ni dia boleh group. Okay. Dia dah dah boleh group. Tak nak group, kita ungroup balik. Dia berada di bentuk yang asal. Itu cara kita nak gunakan template ni. Sebab yelah mungkin tak habis lagi penerangan kita slide ni. Kita nak buat slide seterusnya pun nak buat yang sama juga. Tapi nak tukar sikit-sikit. Kalau cikgu nak copy semua ni, nak jadikan satu lagi boleh cikgu. Duplicate je. Tengok dekat bawah ni, tekan butang 3. Duplicate saja. Kalau nak tambah page kosong, dia akan jadi page kosong. Kalau tak nak, delete. Dia boleh duplicate juga. Berapa banyak cikgu nak duplicate lah. Okay. Page 4, page 5, page 6. Sama je. Dah duplicate. Tu je lah. Okay. Alright. Seterusnya. Animate dah. Masukkan audio dah. Okay. Sekarang kita nak present and record. Present and record. Dekat kalau cikgu perasan dekat sebelah download ni, kita ada butang 3 ni. Tekan.
Okay. Ada perkataan download untuk kita muat turun. Muat turun dalam file MP4 lah cikgu. Kalau nak dia video. Tapi kalau kita nak present dekat budak, selalu kita share screen, lepas tu kita Google Meet. Share screen je. Okay. Next. Macam tu. Okay. Itu kalau kita nak present dekat murid lah. Cikgu nak download pun boleh. Download setiap satu pun boleh. Nak buka dekat PowerPoint pun boleh. Semalam saya dah ajar. Nak jadikan dia PowerPoint pun boleh. Cuma yang bergerak-gerak tu dia takkan keluar. Yeah. Saya ulang semula mana yang tak ada semalam. Boleh juga kita jadikan dia PowerPoint. Tapi yang macam stiker ni dia tak boleh lah, tak berfungsi lah dalam PowerPoint. Okay, mungkin dia akan jadi lain sikit tapi dia punya warna, dia punya teks semua tu ada. Font dia mungkin berubah sebab mungkin font tu tak ada dalam laptop cikgu ke. Alright. Okay, tu untuk download. Kalau cikgu nak masukkan dia jadi gambar pun boleh. So ada 12 page kan, kita ada 12 gambar. Boleh download. Ni, pilih PDF pun boleh. PDF pun tak ada masalah. Okay, PNG pun boleh. JPEG saya tak recommend sebab dia small size, dia tak high quality sangat lah. Okay, kemudian MP4 ni untuk video, GIF ni untuk yang bergerak perlahan tu. Maknanya dia akan bertukar-tukar, lepas tu dia ulang balik, tukar-tukar, berulang balik. Okay, GIF macam selalu kita gunakan dalam WhatsApp, dalam Telegram kan. Okay, macam kalau senyum tu dia, lepas tu dia ulang lagi, itu GIF. Okay. So, saya tak boleh nak ni lah sebabnya saya punya kamera dengan saya punya audio ni saya settingkan dekat Google Meet. Jadi dia tak boleh tangkap kamera source daripada kamera dengan ni. Cikgu pergi saja kat recording studio. Okay, dia akan keluar dekat sini terus je. Dia akan keluar cikgu punya muka. Okay, cikgu punya muka tu cikgu start record, dia akan keluar kat bawah ni, bulat je muka cikgu. Alamak, saya pula tak prepare video yang ni. Okay, dia akan keluar bulat je muka cikgu kat bawah ni. Lepas tu cikgu record, terus boleh terus boleh copy link tersebut. Okay, copy link tersebut dan kita hantar dekat murid. Okay. Cikgu Amira, kat sini ada satu soalan. Okay. Boleh tak kita letak link YouTube atau audio lain pada presentation ni? Boleh. Pastikan link YouTube boleh. Dia nanti bila kita save dekat PDF. So link tu dia hidup. Kalau PDF ni kita boleh hidupkan link tu lah. Kalau kita save sebagai PNG, link tersebut tak hidup sebab dia hanya gambar. Jadi save sebagai PDF supaya link tersebut kita boleh klik. Saya minta maaf sangat saya tak boleh nak tunjukkan ni, saya tak tahu pula dia tak boleh nak detect. Senang je cara dia. Yang pertama, present and record. Cikgu ikut je step dia. Go to recording studio, dia akan keluar muka cikgu. Muka tu akan berada dekat bawah ni. Kita dah cakap. Dah slide. Okay. Dia akan ada satu link. Link tersebut kita boleh hantar kat murid kita tanpa kita perlu download. Kalau macam cikgu selalu, cikgu boleh download. Tapi kalau cikgu tak nak download, nak penuh-penuhkan kita punya laptop kan. Cikgu hanya boleh bagi link tersebut, murid boleh akses tanpa perlu sign in. Kan susah kan kalau kita nak kena sign in apa. Hantar saja link tersebut kepada murid. Murid boleh akses video kita. Okay, selagi kita tak delete dalam Canva, kita tak delete recording tu, mereka boleh akses. Tak ada masalah. Tanpa dia nak kena sign in ke apa ke, kalau katalah dia tak ada account Canva ke apa ke kan. Cikgu boleh terus bagi saja. Selagi cikgu tak delete, dia boleh akses. Okay. Itu sahaja rasanya. Sekejap Alright. So siaplah kita punya slide. Okay, saya nak tunjukkan slide yang pernah saya hasilkan lah.
Ini slide RBT rasanya. Okay. Cikgu gambar ni saya dah tunjukkan macam mana nak jadikan dia tak ada background tak cantik kalau ada background sebenarnya. Dia biarlah dia nampak macam fokus dekat situ. Okay. Boleh juga masukkan video. Gambar-gambar. Gambar kalau tak ada dalam koleksi kalau gambar tak ada dalam koleksi Canva, cikgu boleh cari je dekat Google dan copy dan paste saja. Tu saya lupa nak tunjuk tadi. Okay. Katalah saya nak cari gambar feeling tadi, tak ada kan? Saya Google je. Happy. Image. Okay, mana satu happy? Katalah saya pilih yang ni Okay, saya nak gambar ni. Tapi gambar ni tak ada dalam Canva. Saya right click. Saya copy. Masuk dalam sini. Ini aku. Okay. Cikgu tak boleh right click paste cikgu. Dia tak keluar. Dia kena Ctrl V. Baru dia keluar. Tak payah cikgu nak. Dia akan straight away, nampak ni. Dia straight away dia akan downloadkan untuk kita. Terus berada dekat dalam kita punya upload. Kalau dulu saya buat kerja 2 kali. Saya cari dulu gambar-gambar. Saya download dulu simpanan file. Saya masuk dekat sini. Saya upload balik. Baru saya select. Ya, betul Cikgu Amira. Saya juga kan kita buat kerja 2 kali. Subscribe rupanya. Ni baru update Aida. Canva baru update. Okay, Canva baru update. Senang, tak payah nak upload sebab dia dah akan auto upload. Okay. Saya dah dapat gambar daripada Google yang saya nak. Okay. Macam biasa saya akan remove background. Saya tak suka sebab dia ada background. Biar dia nampak menonjol kat situ. Okay, saya remove pap, dia dah jadi okay, happy. Alright. Saya cuba sekali lagi Okay, katalah sad. Saya nak gambar sad ni pula. Okay, right click. Yang ni dia dah tak ada background ni. Kalau nampak kotak-kotak ni tak ada background. Copy. Masuk balik. Right click tak boleh. Ctrl V. Ctrl V. So dia dah tak ada background. Memang sebab tadi memang tak ada background punya gambar. Dia dah paste dekat sini. Automatic dia akan upload dekat kita punya file upload. Okay. Itu tadi saya lupa nak jawab. Okay. Senang saja. Tak payah nak download dah. Kita boleh terus copy paste saja. Okay. Mana saya punya ni tadi? Okay. Ni antara yang saya dah buat lah. Okay, kita masukkan elemen-elemen macam stiker ni. Sikit-sikit boleh lah. Dia gerak-gerak sikit-sikit. Jangan terlampau banyak sangat. Okay. Mana saya nak tunjukkan video. Okay. Macam ni saya masukkan video. Jadi sambil-sambil kita terangkan budak tu. Adalah benda yang dia macam galik sikit tengok. Nampak tak ni cara contoh-contoh. Okay. Seterusnya video dah. Sorry laju sangat sebab RBT ni, topik RBT ni. Nampak ni. Ni fungsi yang frames tadi tu. Kita tak nak seluruh video tu, kita nak ambil bulat je. So kita masukkan drag je video dalam tu. Sambil-sambil tu tunjuklah. Ada teks, ada video. Video tu Cikgu Amira, dia akan terus autoplay ataupun kita kena klik. Macam dekat PowerPoint kita kena klik kan? Sini dia autoplay. Kalau kita present dekat Canva, dia autoplay. Kalau kita download pun sama, dia jadi satu set lah. Satu file video. Okay, contoh Jadi ini okay. Dia terus play. Kita next je. Dia dia play. Tu nampak smooth lah tanpa perlu klik. Sebenarnya dekat PowerPoint kita boleh setting sebenarnya. Tapi selalunya kita kalau kita setting sebagai kita browse sendiri, kita kena klik. Okay, ni dia akan tunjukkan. Okay. Right. Apa lagi? So video dah. Dia dari segi animasi, animate dia pun kita boleh buat sendiri.
Maksudnya kita boleh aturkan lah dia nak masuk tang mana, nak keluar tang mana, nak pusing ke apa ke. Okay, terima kasih. Dah, itu saja. Alright. Okay, itu saya punya ni. Okay. Dah habis sesi tunjuk cara. Sekarang tak ada, tugasan 2 tak ada. Okay. Sekejap ada soalan ke? Ada soalan kat sini daripada Cikgu Gan Chun Ho. Cikgu Gan. Kita kongsikan dengan murid. Ya. Cikgu Amira boleh tunjukkan cara macam mana kita dah siapkan slide kita dan kita nak share slide kita dengan murid. Boleh. Okay, contohnya tadi yang ni Okay cikgu nak share sebagai apa cikgu? Cikgu nak share sebagai apa? Sebagai tugasan ke sebagai rujukan? Okay, kalau sebagai rujukan, cikgu share, tekan kat sebelah download ni, kita share a link to view. Share a link to view. Pilih yang ni. Untuk budak tengok je. Nak bagi dia sebagai rujukan je. Kopikan link ni. Saya paste dekat chat. Cuba cikgu buka. Dia hanya boleh tengok sahaja. Okay. Okay. Itu beza dia. Okay. Sekarang kita nak bagi tugasan kat murid. Contohnya macam ni okay. What type of weather you can identify? Okay. Kamu nak kita nak budak jawab. Okay, contohnya ataupun kita nak budak match ke apa ke kan. Masukkan. Bulatkanlah. Kita nak minta budak bulatkan which weather yang kita boleh identify. Mana pula lah shape ni. Okay. Contohnya kita nak dia bulatkan Kita nak dia bulatkan. Okay, contoh macam ni bagi satu contoh supaya dia tahu Okay. Kita share dan share a link to edit. Okay, share a link to edit. Saya copy link ni. Saya hantar lagi dekat chat. Yang ni cikgu-cikgu semua boleh mengubah apa-apa yang ada dekat saya punya presentation. Ni dah ramai masuk ni. Oh, ramai. Okay. Cubalah bulat-bulatkan mana yang ni. Dia macam jadi whiteboard lah dah. Dia jadi macam Jamboard ke. Dia jadi apa macam tu. Berbagai fungsi. Ya. Boleh. Nampaklah kawan tu dah excited ke. Okay. Kita boleh berinteraksi dengan murid dekat dalam tu. Sama juga. Okay. Dan satu lagi dia boleh make a copy semalam file, make a copy untuk diri dia. Dia boleh simpan satu salinan slide ni untuk diri dia. Maknanya dia nak buat apa, lepas tu dia nak ubah ke apa ke, boleh. Tak ada masalah. Okay. Make a copy maksudnya, okay, contoh kita dah buat banner kan. Kita dah buat banner. Okay, kita nak share dengan AJK kita kan. Kita boleh share dan edit. Maknanya kawan-kawan AJK kita ni boleh edit. Nama ke, apa yang dia tak suka dah dia boleh edit-edit. Jadi kita share to edit. Dia orang boleh ubah. Sebab tu kita boleh buat kerja tu bersama-sama. Tak adalah asyik seorang je yang buat kan. Jadi kita boleh berkolaborasi bersama-sama dalam satu task. Okay. Alright. Seronok bulat-bulat seronok. Okay, kat sini ada satu lagi soalan. Okay. Kalau kita share dengan murid, bolehkah kita share untuk page tertentu saja? Mungkin kita macam tak nak slide lain tu diganggu. Hanya satu slide sahaja. Boleh cikgu senang je. Cikgu buat tadi kan, copy satu lagi presentation tu. Okay, saya tunjuk macam mana. Ni tadi cikgu punya, yang cikgu dah buat tu, presentation cikgu kan. Satu ni memang cikgu punya. Okay, cikgu tekan 3 titik ni, make a copy, maknanya dia duplicate benda yang sama. Lepas tu cikgu edit lah mana yang page yang cikgu nak je, nak bagi kat murid. Kata page 1 tak nak. Jadi delete lah ya cikgu? Ya.
Mana yang nak bagi kat murid je bagi. Dia tak boleh lah, tak boleh share satu page je, tak boleh. Kita kena buat satu lagi supaya murid boleh ni. Contoh mana saya nak delete. Okay, saya delete. Saya nak bagi yang putih ni je. Saya nak bagi ni je untuk murid. So saya share lah macam tadi. Share bagi yang ni je untuk murid. Yang saya punya tadi ada satu lagi. Yang ni saya punya. Yang saya punya ni ada. Yang murid yang ni. Saya share yang ni je untuk murid. Okay. Alright. Ada lagi tak soalan Aida? Okay, kat sini dia tanya daripada Cikgu Husna. Nak tanya murid perlu install dulu ke Canva untuk masuk link kita atau boleh terus masuk? Terus masuk. Cikgu saya bagi link tadi cikgu terus masuk kan cikgu? Tak ada masalah kan? Okay. Untuk link video apa semua ni dia boleh terus masuk. Tapi kalau dia nak edit ke apa dia kena ada Canva. Untuk view tak perlu install. Untuk edit, untuk buat ubah suai kena ada. Kena install Canva for Education. Okay? Okay, kat sini ada Cikgu Nur Rashikin. Ada soalan ke? Ya, silakan cikgu. Saya lebih suka sesi dua hala macam ni. Tak ada masalah. Kalau saya tak boleh jawab, saya minta yang lain bantu. Ya, silakan. Cikgu Nur Rashikin. Boleh, Cikgu Suhairah. Saya pun tak nampak sangat ni. Boleh tak? Sekejap. Boleh kalau pakai email selain MOE, boleh ke? Boleh, boleh view. Dan boleh guna. Tapi macam ada certain aplikasi ataupun certain yang berbayar tu dia tak boleh nak guna lah. Setakat dia nak view presentation kita je, tak ada masalah. Dia nak view video kita pun tak ada masalah, boleh. Okay. Boleh. Betul Cikgu Suhairah, tak ada masalah. Kiranya kalau contohnya macam murid kan ada ID MOE sendiri. Kalau dia nak buat untuk Canva Education boleh ke? Boleh. Macam semalam Aida, saya dah tunjuk Canva Education kan, kita pergi dekat Learn. Kejap. Home dulu. Kat Plan kan, Plan. Ada pula. Okay. Mana ni? Sekejap. Okay. Dia ada pilih untuk budak punya. Mana semalam Jadi sana. Tak apa. Kita pergi je dekat sini Google. Canva for Education. Okay. Alah, sebab saya punya ni dah sign in Canva. Dah sign in. Nanti boleh sign in for student lah. Dekat bawah tu dia ada paparan student. Okay, saya ada dalam slide saya. Okay, ni cikgu. Ni, student learn more about how to use Canva. Bawah daripada kita sign up tu ada. Okay. Untuk student pun ada sini. Student punya. Okay. Jadi ada masalah lah untuk student tu pakai guna mana-mana email lah kan? Ya, guna MOE punya. Baru kalau dia dapat MOE dia ada kelebihan sikit lah. Banyak. Banyak kelebihan sebenarnya. Macam kita punya Canva Education yang cikgu punya, sama murid boleh enjoy yang percuma tu. Jadi kenapa nak kena bazirkan kan? Kita gunalah. Lagipun bila kita guna email MOE kita tu aktif lah. Murid pun email dia tu pun aktif. Maksudnya diguna pakai, di detect lah bila kita guna tu. Okay, pastikan murid sign in dengan Canva. Kelas yang pertama sekali kalau nak ajar dia sign in, ajar dia apa semua feature-feature dia tu. Okay, lepas tu kita nak bagi task apa-apa pun, nak bagi assignment ke, nak bagi PBL ke, dia dah tahu macam mana nak guna. Jadi yang pertama tu kita kena introduce dia dulu. Okay. Ada lagi tak? Cikgu Mira, di sini ada soalan daripada Cikgu Nur Rashikin.
Bagaimana cara kita nak berkongsi dengan murid yang telah diedit, contoh semasa PDR, cikgu beri latihan kemudian hantar semula. Okey. Itu guna ni. Semalam kita dah daftar kan Canva for Education. Okey, cikgu kena tambah. Dia macam Google Classroom cikgu. Cikgu kena tambah murid tu. Tambah dia sebagai ahli kita. Kat sini kan. People. Dekat people ni sekarang kita je. Kita je yang seorang-seorang cikgu. Kita kena tambah student kita. Nampak tak tu? Kita boleh import daripada Google Classroom ya cikgu? Ya, betul. Import daripada Google Classroom pun boleh ataupun kena tambah rajin tambah satu-satu lah. Sebab mungkin ada murid yang tak ada gadget, kita tak nak masukkan ke apa ke kan. Ataupun untuk import terus ni, senang. Kerja senang cikgu, import Google Classroom terus. Tak ada masalah. Dekat bahagian sini, bahagian invite class members for free, fungsi dia sama je macam Google Classroom. Kita boleh semak murid tu dah hantar ke, belum hantar ke, kita nak bagi tugasan ke, boleh, tak ada masalah. Okey, tapi tengok dekat sini. Kena dapatkan parent consent dulu. Okey, macam kelas dojo Aida. Okey. Ya, betul. Kena dapatkan sebab ini aplikasi web based ni. Web based maksudnya banyaklah dia punya orang kata apa? Takutlah budak macam terbuka page lain ke apa ke kan. Jadi untuk keselamatan lah, kita dapatkan dulu kebenaran ibu bapa, sampel. Dia ada dia punya contoh ni macam mana nak buat consent form ni. Lepas tu dah dapat tu kita import je lah Google Classroom. Make sure macam ini untuk safety precaution. Okay. Harap menjawab soalan Cikgu Ashikin tadi. Ada lagi? Kalau tak ada, kita nak pergi kepada penilaian. Ataupun mungkin kalau macam soalan, berbalik pada soalan Cikgu Ashikin ni, boleh ke kalau contohnya, kan kita sebagai cikgu dah share link, dah share link tugasan tu dekat murid. Kemudian murid edit dan murid hantar balik link yang dia dah edit tu kepada cikgu tu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Pastikan ni lah Aida. Sebab bila dia kena make a copy tadi, make a copy, lepas tu dia hantar balik. Boleh. Cikgu boleh tengok link yang dia dah make a copy tu. Bukan link cikgu tu. Maknanya dia dah daripada dia punya dah jadi budak punya. Dah jadi dia punya. Lepas tu dia hantar ke cikgu dia. Hantar balik ke cikgu. Okay, jadi ada dua cara. Alternatif lah. Betul. Okay, ada cikgu lain ada soalan? Okay, saya rasa setakat ni tak ada soalan lagi. Cikgu Amira boleh teruskan. Okay, saya teruskan Okay. Saya tutup dulu. Banyak sangat ni. Okay. Tutup. Okay, sekarang kita nak quizzes. Sebabnya saya nak tengok daripada semalam dengan hari ni dapat tak input penyampaian saya tu berkesan atau tak. Jadi saya nak cikgu join saya punya quizzes. Okay, saya akan masukkan link dalam chat dan cikgu join saya punya quizzes. Okay. Okay. Boleh masuk? Okay, kita tunggu. Tekan link quizzes dan masuk. Masuk je lah. Kalau tak boleh, masukkan kod tu. Okay, ada Cikgu Syarihan. Okay. Ada lagi? Baru ada 16. Sebab dekat dalam Meet kita ada 69, 68. Okay. Okay, saya tunggu dulu. Mungkin ada lagi yang baru masuk. Jawab soalan sedang je. Semalam kita dah belajar dengan hari ni. Basic-basic je. Apa yang ada paparan dekat Canva.
macam mana nak alih-alihkan, macam mana nak ni, okey. Senang je cikgu. Pastikan cikgu tulis nama dengan sekolah. Cikgu takut sekolah cikgu tak dapat ni. Tak dapat detect sekolah mana. Okey, dah ada 29, 30. Okey. Okey, kita nak mula ke? Ada lagi? Ramai dah. Okey. Dah saya mula ya. Boleh tak ada yang respon? Dah okey ke? Ada yang nak masuk lagi? Punya boleh dah kot. Okey, boleh Boleh. Ramai dah. Okey, kita mula cikgu. Cikgu boleh mula menjawab. Cikgu Suhana, okey. Kejar. Cikgu Fakrullah, SKL ni, SKL Lukut ke? Okey, Khalila. Cikgu Suhana mengejar. Okay, pilih betul-betul jawapan. Ada yang macam confused sikit tu. Oh, Cikgu Suhana leading ni. Berlumba dengan Cikgu Syahrizal. Allahuakbar. Cikgu Aida pun main Sempat. Susah ke soalan? Tak susah kan? Cikgu Ishraf dah nak habis dah tu. Sikit lagi. Hebat betul Cikgu Suhana memotong. Okey, sikit lagi. Okey, Cikgu Suhana, Teacher Suhana dah habis. Tania. Yang lain boleh lagi sempat lagi tu.
Nampak Cikgu Fakrullah leading. Alright. Okay, kalau majority, tunggu sekejap lagi sebab tunggu 1 sampai 12 siap dulu. Okay, kebanyakannya dah nak hampir ke penghujung Okay. Alright. Okay. Ada yang masuk 2 kali. Tak apa. Okay, saya tamatkan kuis ini. Okay. Kita tengok siapakah yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Tahniah Cikgu Fakrullah, Cikgu Camelia dan Cikgu Lina. Okay, nampaknya anda betul-betul faham apa yang telah saya sampaikan selama 2 hari ini. Dan tahniah kepada cikgu-cikgu yang mendapat Mastery Party. Okay, cikgu. Okay, terima kasih saya ucapkan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Okay, tapi kita nak bincang sikit apa kelemahan dan kelebihan Canva ni. Boleh beberapa orang respon sedikit tentang kelemahan dan kelebihan? Ada yang nak respon? Sekejap saya tengok nama. Dijemput mana-mana cikgu, boleh respon, boleh buka mic. Cikgu Bushra. Kelemahan dan kelebihan. Kita nak sikit je, refleksi sikit je. Cikgu Gayatri, Cikgu Gan, Cikgu Ganam pun ada hari ni. Okay, Cikgu Karnisa. Ustaz pun ada. Kejap. Okay, Cikgu Mazwan pun ada. Ramai ni, Cikgu Afandi. Okay. Boleh tak saya dapatkan Cikgu Jeng. Yang menang tadilah Cikgu Fakrullah. Cikgu Fakrullah boleh terangkan sikit tak? Bagi sikit je lah satu kelemahan dan satu kelebihan Canva ni. Silakan Cikgu Fakrullah. Assalamualaikum. Saya dari SK Lukut. Assalamualaikum. Mungkin Canva ni dia kan sebab dia kena internet lah. Itulah problem dia. Macam ada setengah cikgu macam tempat saya sendiri pun line internet ada masalah lah. Alright. Kadang-kadang dia tiba-tiba je dia off, jadi kita kena buat balik. Itu problem lah. Betul cikgu, betul. Okay, dari segi kelebihan pula? Kelebihan mudah untuk cikgu dengan murid lah sebenarnya. Interaksi lah. Lagi mudah. Okay, terima kasih Cikgu Fakrullah. Terima kasih. Okay, dekat ruangan chat ni ada daripada Cikgu Rohaida. Kelemahan murid kena ada line internet yang baik lah untuk explore. Betul. Betul Cikgu, betul. Daripada Cikgu Gan Chunhu, kebaikannya berwarna-warni. Jadi mungkin dapat menarik perhatian murid. Kemudian kelemahan kurang sesuai untuk murid tahap 2. Betul ke? Kenapa ya? Kenapa ya Cikgu Gan? Boleh kongsikan? Kurang sesuai tu maksudnya dari segi apa tu? Maksudnya sesuai untuk tahap 1 je lah, tak sesuai untuk tahap 2. Maksudnya macam tu? Ada tak Cikgu Gan boleh kongsikan? Oh, sebab tahap 2 kena banyak menulis. Oh ya? Okey, mungkin lah anak murid cikgu. Okey, betul terima kasih cikgu-cikgu yang respon saya punya sesi refleksi ni. Betul, kelemahan yang pertama memerlukan talian internet bukan yang slow tau, talian internet yang stabil, yang bagus lah. Sebabnya
setiap kali kita nak buka folder-folder ataupun kita nak buka template-template tu, dia banyak ada video, ada gambar apa semua. Jadi bila dia nak loading tu, perlukan internet yang stabil. Kalau internet yang biasa-biasa, mungkin dia lambat. Kita klik pun dia tak lekat ke apa ke. Tapi jangan risau, dia sebab Canva ni web based. Okay. Kejap lah. Okay, sebab dia web based. Kita kena bila kita tertutup ke macam tiba-tiba laptop tertutup ke, still dia akan save sendirinya walaupun kita lupa nak tekan butang save. Okay. Saya rasa itu sahaja. Kalau tak ada sesi soal jawab, saya ucapkan sekian terima kasih dan saya minta maaf lah kalau terkasar bahasa. Okay, kata orang yang buruk tu datang daripada kelemahan saya, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekian, saya kembalikan majlis kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Amira atas perkongsian ini. Okey, dekat ruangan chat ada Google Form untuk link kehadiran dan penilaian. Jadi cikgu-cikgu boleh isi. Okey, seterusnya saya menjemput Puan Junaidah binti Janian selaku Guru Besar SK Jemaah Baru untuk memberi ucapan penutupan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Aida, Cik Aida selaku moderator kita pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Amira selaku penceramah FESI kita pada bengkel Explore Canva. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pegawai PPD. Tadi saya nampak ada Puan Sheila. Ada lagi ke? Masih bersama ke? Ada kat sini. Okey, terima kasih banyak atas sokongan daripada pihak pegawai PPD dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Kampung Baru selaku pengerusi TMK Daerah Port Dickson kerana sudi berkolaborasi bersama SK Jemaah Baru di bawah anjuran unit ICT SK Jemaah Baru. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta-peserta daripada guru-guru TMK Daerah Port Dickson. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru kemungkinan ada daripada Sekolah Senayan United sebab kami berjiran. Ribuan terima kasih kepada guru-guru SK Jemaah Baru ya yang dapat meluangkan masa bersama bengkel kita selama 2 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PDW Muafakat Sejahtera. Salam kerjasama SKJB. Jadi saya ucap terima kasih dulu bagi salam. Okey, jadi saya amat bersyukur ya sebab apa sambutan kita selama 2 hari ni orang kata mendatangkan hasil. Dapat kita membina bahan-bahan PDPR bagi kita memperkasakan PDPR. Seperti yang kita sedia maklum, kita akan terus ber-PDPR selepas kita habis cuti ni. Sehingga bila saya masing-masing semua dah tengok dah dalam berita. Tapi kita tak tahulah perancangan kita dan setentunya dan semestinya perancangan Allah itu yang lebih baik. Jadi saya sebenarnya mengikuti, saya dah dapat masuk video, lepas tu saya dah tersangkut dah. Jadi saya kenalah nanti personal pula ya dengan kita punya FESI nak ke mana dah. Tapi apa-apa pun saya berjayalah juga buat. Jadi orang kata kalau cikgu-cikgu boleh cuba, saya pun boleh cuba. Jadinya saya pun tak ada berhajat nak bercakap panjang. Apa yang saya harapkan ialah kolaborasi ini akan berterusan dengan sekolah-sekolah lain kalau yang berkesudian bersama dengan SK Jemaah Baru ya. Sambunglah sikit Puan Raziah, SK Jemaah Baru. Sebab ramai orang kalau bercakap dia terberhenti tu, baru tu tak ada. Jadi kan kita nak explore lah explore sekolah kita SK Jemaah Baru ya. Jadi sekali lagi
Saya mengucapkan terima kasih di atas idea Puan Guru Besar SK Kampung Baru, Cikgu Razia, Cikgu Hajar Razia sudi berkolaborasi bersama SK Jimah Baru. Jadi untuk mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada unit ICT SK Jimah Baru oleh yang diketuai oleh penyelaras kita Ustaz Khairi yang menganjurkan program ini, dan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Emira binti Muhammad Nur yang sentiasa bersemangat untuk menyampaikan ilmu, untuk berkongsi ilmu. Dan untuk makluman semua, beliau merupakan salah seorang YouTuber ya, Ayu. Jadi kita berharap ramai lagi guru-guru daripada daerah Port Dickson khususnya yang akan menjadi guru tiba jugalah untuk kita berkongsi. Mudah-mudahan kemenjadian anak-anak murid daerah Port Dickson akan lebih menyerlah. Itu saja ucapan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan yang diberikan Puan Junaida. Maka dengan ini berakhirlah sudah kita punya perkongsian Explore Canva. Dia harapnya kita dapat bersama-sama berkongsi idea untuk lebih menambah baik kita punya PDPR. Okey, itu saja sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Aida, ambil gambar tu kan? Okey, Elsa nak ambil gambar dulu. Boleh buka kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu Razia. Boleh saya bagi ucapan sikit tak? Boleh Puan Razia, silakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam berkuah SK KBSR. Baik, saya juga mengambil kesempatan ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Guru Besar Cikgu Jun, Puan Cikgu Emira yang selaku pengamat bengkel selama 2 hari ini atas kesudian berkolaborasi dengan panitia TMK daerah Port Dickson ya. Jadi saya tengok selama 2 hari ini ramai juga ketua-ketua panitia TMK daerah Port Dickson yang telah menyertai. Begitu juga ramai dari SK Kampung Baru. Saya tengok lebih daripada 10 orang guru-guru SK Kampung Baru juga mendapat manfaat daripada bengkel Canva ini ya. Jadi tahniah kepada SK Jimah, tahniah kepada Puan Emira, tahniah kepada unit ICT SK Jimah Baru. Kita harap lepas ni kalau ada bengkel-bengkel yang boleh memberi manfaat kepada guru-guru dalam daerah Port Dickson, mungkin kita boleh bekerjasama lagi. InsyaAllah. Ya. Terima kasih daripada saya, Hajar Razia, Guru Besar SK Kampung Baru Seterusnya. Terima kasih Puan Hajar Razia.